semuanya berkaitan dengan teknologi digital yang sedang kita alami sekarang ini dan akan melawat negeri di bawah bayu. Kita bersama dengan Puan Mastura Ahmad Mustafa, Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi, Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk bincangkan Karnival Rio Bah. Assalamualaikum Puan Mastura. Waalaikumsalam Zaliha, Terence. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Jadi kalau dilihat semula apa yang berlaku di karnival pertama dahulu, sambutannya memang sangat membanggakan. Bagaimana pula momentum ke arah penganjuran Karnival Rio Bah di Sabah ni pula? Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih selamat pagi Malaysia kerana menjemput saya untuk bercerita mengenai Rio Bah bersama Hotlink yang kita akan adakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah atau SICC pada 3 hingga 5 Jun 2022 ini, iaitu sebenarnya bermula Jumaat ni lah. Sebagaimana yang kita dah maklumkan terdahulu di Air Hitam, Kembara Riuh Keluarga Malaysia ni merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau KCOM melalui agensinya My Creative Venture untuk menyemarakkan semula industri kreatif negara yang terjejas teruk disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi objektif utama kita sebenarnya adalah untuk menyediakan satu platform bagi penggiat-penggiat seni berinteraksi secara langsung dengan orang ramai, mewujudkan keterujaan, minat dan apresiasi terhadap industri jingga dan memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inklusif. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Kembara Riuh Keluarga Malaysia ni telah dilancarkan pada tahun ini dengan edisi pertama Riuh Act bersama Unify di Air Hitam Johor pada 3 hingga 5 Mac yang lalu. Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan walaupun kita buat pada skala yang kecil. Dianggarkan lebih kurang 5,000 pengunjung telah hadir di Air Hitam. Jadi untuk edisi kali ini kami membawa Riuh terbang ke negeri di bawah bayu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, tradisi dan sejarah yang unik. Oleh itu, Rio Bah bersama Hotlink akan mengetengahkan lebih ramai bakat dan kemahiran penggiat industri kreatif terutamanya dari Sabah. Kita buat skala lebih besar daripada Air Hitam. Kita menyediakan sebanyak 100 gerai jualan barangan kreatif dan makanan serta minuman. Sekurang-kurangnya 15 persembahan muzik, tarian tradisional dan moden serta pelbagai aktiviti kreatif dan pameran seni visual akan dihidangkan kepada pengunjung di sana. Saya masih ingat Karnival Rio di Kuala Lumpur satu ketika dulu di mana pelbagai aspek industri kreatif diketengahkan. Terutama sekali yang saya paling suka adalah kreativiti dalam industri makanan. Memang sedap dan cantik pada ketika itu. Adakah unsur-unsur kreatif tempatan Sabah akan ditonjolkan dalam Karnival Rio Bah dan apakah pengisian-pengisian menarik yang boleh dijangkakan oleh semua pengunjung ke Sabah International Convention Centre nanti? Ya, Terence, seperti yang saya nyatakan, untuk Rio Bah bersama Hotlink KCOM ni kita telah meningkatkan skala persembahan kita dan oleh itu kita mensasarkan sekurang-kurangnya 10,000 pengunjung lah untuk datang dan meriahkan Rio kali ini. Oleh itu, semestinya kami menyediakan pelbagai pengisian yang menarik untuk dinikmati oleh keluarga Sabah. Kami mahu pengunjung yang hadir ni balik dengan senyuman di muka masing-masing bersama-sama hasil pembelian barang-barang kreatif yang menarik dan unik. Jadi apa yang kita ada selain gerai jualan barangan kreatif dan makanan minuman? Kita ada untuk 2 malam berturut-turut mini konsert. Iaitu pada 3 dan 4 Jun yang melibatkan artis-artis popular tanah air. Iaitu Datuk Jamal Abdillah, Datuk DJ Dave, Strange, Mafis, Linda Nanuel, Alina Murang, Kicau Bilau, Bamboo Wood Orchestra, Velvet, Atmosfera, Syamil dan Wani Khairi. Kita juga ada persembahan kebudayaan dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah di mana pengunjung boleh turut serta dan mencuba tarian seperti tarian Magunatif. Saya pun nak cuba tarian ni. Harap-harap kaki saya tak tersangkut lah dekat pulau tu. Okey, pengunjung juga boleh menyertai aktiviti-aktiviti melukis batik, anyaman saling kawang dan lukisan potret.
Kita juga menyediakan booth agensi-agensi Kekom seperti Japan, RTM, Finas, MCMC, MDEC, Cyber Security, Malaysia dan Mynik. Mereka akan berada di tapak Rio untuk memberikan perkhidmatan secara langsung kepada orang ramai. Jadi orang ramai boleh mendapat penerangan dan juga boleh mengadu sebarang masalah yang berkaitan dengan agensi masing-masing, dan yang penting mendapat tahu apakah program dan dana yang disediakan oleh kerajaan terutamanya bagi penggiat industri kreatif. Puan Mastura, bagaimana peluang seperti acara seperti ini boleh digunakan sebaiknya oleh mereka yang berada dalam industri kreatif itu? Seperti Puan Mastura sebutkan tadi, banyak sebenarnya sesi pengetahuan, perkongsian teknologi dan juga bagaimana kesedaran dalam bidang seni kreatif ini dikembangkan lagi melalui acara seperti ini. Jadi bagi para penggiat seni pula, apa yang mereka perlu tahu dan mereka perlu sediakan sebelum datang ke karnival ini? Mereka perlu memahami bahawa kerajaan telah mengenal pasti industri kreatif sebenarnya adalah di bawah rancangan Malaysia ke-12 merupakan industri berimpak tinggi, industri yang strategik. Bermakna pelbagai inisiatif telah disediakan oleh kerajaan untuk mengembangkan lagi industri kreatif dan secara langsung membangunkan ekonomi penggiat-penggiat industri seni. Jadi jika sebelum ini mereka hanya tertumpu kepada penghasilan produk-produk mereka, di sini mereka mempunyai peluang untuk mengetahui bagaimana mereka boleh memasarkan produk-produk yang dihasilkan dan juga mentransformasikan daripada secara konvensional kepada digital, dan dengan ini kita boleh membantu mereka meningkatkan pendapatan. Jadi kita tidak mahu penggiat-penggiat seni kita semakin terpinggir di dalam perkembangan teknologi semasa. Jadi inilah yang Kekom cuba lakukan untuk membawa pengetahuan, maklumat dan bantuan-bantuan ini ke setiap pelosok negeri supaya mereka mempunyai peluang untuk mendengar sendiri daripada agensi-agensi Kekom dengan apakah program dan dana-dana yang disediakan oleh kerajaan. Adakah terdapat pesanan terakhir kepada seluruh warga keluarga Malaysia di Sabah untuk mereka datang turun padang dan bersama-sama dengan warga kreatif yang berasal dari negeri di bawah bayu? Okey, seperti yang saya jelaskan tadi, Kembara Riuh Keluarga Malaysia merupakan platform kreatif yang menyasarkan peningkatan ekosistem kreatif dengan menghubungkan pelbagai jenama tempatan, usahawan kreatif, para pencipta, artis dengan komuniti. Justru kami sebagai penganjur amat teruja untuk bersama-sama memeriahkan sambutan tersebut dengan memberikan sokongan kepada jenama, bakat dan komuniti kreatif kerana kami percaya konsistensi dan keazaman adalah kunci kepada masa depan ekonomi kreatif yang kukuh melalui program Kembara Riuh yang akan diadakan di setiap negeri di seluruh negara. Dan pada kali ini jom semua keluarga Malaysia terutamanya di Sabah untuk hadir ke Kembara Riuh Keluarga Malaysia iaitu di Sabah pada 3 hingga 5 Jun ini, pukul 9 pagi hingga 10 malam untuk 3 dan 4 Jun. Manakala pada 5 Jun kita akan tutup lebih awal pada 6 petang kerana keesokan harinya ramai nak pergi bekerja. Kita tak nak mengganggu orang-orang yang ingin pergi kerja. Jadi sila datang dan sokonglah usaha kerajaan melalui MyCV Creative Venture ini. Jom kita ke Riuh Bah bersama Hotlink. Puan Mastura, juga barangkali pesanan ataupun cadangan kepada mereka yang terlibat dalam bidang tour operator ataupun mereka yang membawa pelancong-pelancong sama ada dalam negeri ataupun luar negeri, supaya mereka juga boleh memasukkan acara ini dalam kalender percutian para pengunjung di negeri Sabah.
Ya, betul Zaliha. Itu satu cadangan yang baik. Kami amat mengalu-alukan sebenarnya penglibatan pelbagai syarikat atau pihak swasta dari pelbagai industri, terutamanya sektor pelancongan. Kerana sebenarnya riuh ni pun secara tidak langsung boleh menyumbang kepada tarikan pelancong untuk melawat sesuatu kawasan. Jadi itu adalah cadangan yang amat baik sekali. Saya harap jabatan-jabatan ataupun lembaga-lembaga pelancongan mengambil maklum mengenai perkara ini dan memasukkan Kembara Riuh Keluarga Malaysia ini di dalam kalender lawatan ke program-program di negeri-negeri yang terbabit. Jadi saya juga akan berusaha untuk menghubungi meneruskan kerjasama dengan Kementerian Pelancongan untuk memastikan perkara ini berlaku. Seterusnya, melihat kepada apa yang berlaku disebabkan oleh pandemik, industri kreatif seperti yang disebutkan tadi adalah antara industri yang paling terkesan. Bagaimana boleh kita sebagai kementerian sampaikan keyakinan kepada ibu bapa di mana anak-anak mereka mungkin ingin berkecimpung dalam industri kreatif tapi rasa agak ragu-ragu, agak takut disebabkan melihat apa yang berlaku sebelum ini. Jadi apakah keyakinan yang boleh kita berikan semula supaya anak-anak muda dapat menggiatkan diri dalam industri kreatif dan terus menyemarakkan lagi kreativiti dan industri seni tempatan? Okey, Terence, kita lihat selepas sahaja kita membuka pembukaan sepadan negara, di bawah kementerian kita mempunyai agensi iaitu Puspal. Kita terus menerima senarai panjang permohonan untuk sama ada penggambaran filem, penggambaran dokumentari, penggambaran drama untuk dibuat di negara ini. Dan pada masa yang sama juga mendapat permohonan untuk konsert-konsert peringkat internasional antarabangsa diadakan di Malaysia. Jadi peluang sentiasa terbuka dan kerajaan akan terus berusaha untuk memastikan industri kreatif ini terus subur. Dan kita bukan sahaja melihat pasaran tempatan sahaja, malah kami juga amat mengalu-alukan penggiat-penggiat seni kita untuk melebarkan sayap mereka ke peringkat antarabangsa. Jadi peluang itu amat besar. Tidak semestinya hanya sebagai penyanyi atau pelakon, tetapi mana-mana kru yang terlibat dalam penghasilan seni, contohnya pengukir, dia boleh mengukir props untuk shooting, especially terutamanya untuk produksi-produksi antarabangsa yang membuat penggambaran di Malaysia. Mereka boleh terlibat dalam proses membuat set ataupun studio. Tukang solek. Kita memang juga solekan ni pun salah satu cabang kreatif yang mana kita, jadi saya tak nak anak-anak muda kita bila kita melihat dari segi kata seni dia ingat penyanyi dan pelakon saja. Sebenarnya cabang seni ni luas. Jadi industri kreatif juga besar dan peluang dia amat besar. Kata-kata semangat kepada mereka yang akan terlibat dalam penganjuran, mereka yang ada booth, mereka yang akan buat persembahan. Apa yang Puan boleh sampaikan kepada mereka ke arah penganjuran Karnival Riuh ini? Okey. Kepada usahawan-usahawan kreatif kami yang terlibat dalam Riuh Bah bersama Hotlink pada kali ini, saya harap mereka berusaha mempamerkan produk-produk terbaik mereka kepada para pengunjung yang datang, dan pada masa yang sama juga saya minta mereka boleh berkongsi pengalaman bersama mereka dan juga bersama masyarakat mengenai produk dan juga bagaimana mereka terlibat di dalam penghasilan barangan kreatif tersebut, dan juga pada masa yang sama melebarkan networking supaya mereka juga boleh bekerjasama dalam meningkatkan pemasaran produk-produk yang dihasilkan. Baik. Terima
Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan kita ucapkan selamat berjaya di atas penganjuran Carnival Rio Bah Hot Link yang akan melawat bumi negeri di bawah Bayu di SICC Sabah International Convention Centre. Terima kasih. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita berehat seketika dan kembali selepas ini.